Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita bersama-sama dalam PDPR untuk subjek sains tahun 5. Pada kali ini kita akan mulakan tajuk yang baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, murid-murid boleh tuju pada buku teks. Okey, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Yang kedua, murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Yang ketiga dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang kemandirian tumbuhan melalui lakaran, PMK, penulisan atau tulisan secara kreatif. Basically, pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan tumbuhan, cara-cara tumbuh-tumbuhan melindungi diri dan memastikan kemandirian spesiesnya. Kita tengok yang pertama, tumbuhan melindungi diri dari musuh. Kamu boleh rujuk pada buku teks. Ada 5 bahagian di sini ataupun 5 cara yang terdapat yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, duri tajam. Okey. Tumbuhan akan menggunakan duri tajam untuk melindungi dari dimakan ataupun diganggu musuh. Contohnya pokok bunga, ros. So duri-duri itu yang akan menyebabkan haiwan ataupun musuh yang mana yang nak makan tak boleh nak makan sebab ada duri yang tajam. Yang kedua, mengeluarkan getah. Ada tumbuhan akan mengeluarkan getah yang melekit. Getah ni akan menghindarkan tumbuhan itu daripada musuh. Seterusnya, berbulu halus. Ada tumbuhan yang mempunyai bulu yang halus. Bulu halus ni akan menyebabkan rasa gatal kepada musuh dan akhirnya musuh ataupun haiwan tak akan makan. Contoh, bulu miang bulu tu. Bulu tu kalau kamu tengok betul-betul, kamu perhatikan betul-betul, dia ada bulu halus. Biasanya kamu main bulu, kalau kamu pegang lama-lama kamu akan rasa gatal pada tangan disebabkan bulu-bulu halus. Seterusnya, beracun. Racun ni boleh menyebabkan kematian jika musuh makan buah tumbuhan tu. Buah pong, kalau tengok dalam buku teks lah. So cara dia nak mengelak daripada dimakan dengan adanya racun. Seterusnya, berbau busuk. Ada tumbuhan yang mengeluarkan bau busuk untuk menghindar daripada musuh. So, kelima-lima ciri tadi, duri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk adalah cara tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya. Maksud kemandirian ni apa? Macam kita dah belajar tajuk yang lalu. Kemandirian ni ialah memastikan supaya spesies jenis dia tidak pupus, tidak lenyap dari bumi ni. Sekarang kita akan beralih pula kepada
Cara tumbuhan melindungi diri dalam iklim, cuaca ataupun musim yang melampau. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 98 sehingga 102. Kita tengok dulu musim angin kencang ataupun cuaca angin yang kencang. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di kawasan cuaca bermusim angin kencang ni, yang pertama, ciri-ciri dia batang mudah lentur. Mudah lentur ni maksudnya dia senang lah ikut arah angin tu. Kalau angin kencang tiup, contoh yang paling mudah, pokok nyok, pokok kelapa di pantai. Pantai adalah satu tempat yang sentiasa angin kencang ada. Biasanya waktu petang. So kamu tengok batang pokok nyok dengan batang pokok-pokok kayu yang lain berbeza. Sebab batang pokok batang pokok nyok ni dia lembut berbanding dengan batang pokok-pokok kayu yang lain. Kerana dia duduk di tempat yang berangin. So bila angin kencang, dia akan ikut arah angin. Kalau tak, dia akan matilah. Seterusnya, daun berpecah-pecah. Kamu tengok dalam gambar tu, daun pokok nyok tu, pokok kelapa tu, daun dia macam mana? Pecah-pecah panjang kan? Itu adalah salah satu cara, ciri dia untuk dia boleh hidup di kawasan angin kencang. Cuba kamu bayangkan, daun pokok nyok ni dia macam pokok pisang. Dia tak berpecah-pecah. Dia jadi macam ada bilah panjang kan. So bila angin kencang, angin tu akan menolak daun-daun tu kan. Daun dia satu ni, dia tak pecah-pecah. So angin tu bila angin kencang, dia akan tolak, boleh menyebabkan pokok tumbang. Bila tumbang pokok tu akan matilah. Sebab tu daun pokoknya, pokok kelapa tu dia berpecah supaya bila angin tiup, angin tu akan melalui daun-daun yang pecah tu. So pokok tu tak kesan, tak terjejas dengan angin yang pecah. Okay. Yang kedua, yang seterusnya, ranting mudah lentur dan daun berbentuk jarum. Okay. Dua ciri ni terdapat pada pokok ru. Tahu pokok ru? Pokok ru tu dia macam pokok Christmas lah. Di sekolah kita ada. Kalau kamu perasan, dekat taman di sekolah tu ada satu pokok tinggi besar. Itu pokok ru. Nanti bila sekolah buka, kamu boleh pergi tengok dekat pokok ru tu. Okay, pokok ru, ranting pokok tu dia mudah lentur. Okay. Dan daun-daun dia berbentuk jarum macam yang situ. Sama juga ciri daun bentuk jarum tu, sama juga ciri dia dengan pokok nyok tu. Supaya bila daun dia berbentuk jarum, maka bila angin kencang tak akan memberi kesan kepada pokok tu sangat. Okey, seterusnya kita tengok musim panas dan kering. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan yang panas dan kering, dia ada ciri-ciri berikut. Okay. Ini tumbuhan yang duduk di padang pasir, tempat-tempat yang panas dan kering. Okay. Daun pokok tu dia diubah suai menjadi duri. Tajam lah. Okay, yang pertama. Yang kedua, batang pokok ni menyimpan air. Yang ketiga, akar dia panjang. Okay, ini contoh pokok kaktus. Kenapa daun dia menjadi diubah suai menjadi duri? Supaya duri panjang-panjang kan. Supaya
pokok ni dapat mengelak daripada kehilangan air yang banyak. Bila duduk di tempat yang kering, pontang, panas, terik, daun pokok ni, kalau daun pokok biasa yang kita tengok kan, luas permukaan dia besar, maka jumlah kehilangan air kalau waktu musim panas ataupun kering banyaklah. So pokok tu akan layu dan mungkin cepat mati. Tapi disebabkan pokok kaktus ni dia hidup di kawasan padang pasir, tempat yang sangat panas dan kering, daun dia berubah menjadi duri. Bila duri dia satu macam ni, kuranglah kehilangan air daripada pokok kaktus tu masa panas yang terik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, batang menyimpan air. Maksudnya di sini batang pokok kaktus tu, kalau kamu tengok pada gambar tu, dalam tu panjang batang dia tu ada air. Okay? So kalau kamu mungkinlah kalau kamu tersesat di kawasan padang pasir, kalau kamu habis air kan, kamu cari pokok kaktus, kamu tebuk batang, dan kamu akan dapat air. Boleh kamu minum air. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga untuk pokok kaktus, akar yang panjang. Kenapa akar yang panjang? Sebab akar ni fungsi dia adalah untuk menyerap air. So bila menyerap air, kawasan yang kering, panas seperti padang pasir, gurun kan, air memang tak ada. So akar pokok kaktus tu dia akan masuk ke dalam tanah, akar dia jadi panjang dan akan bergerak mencari air yang ada di kawasan dalam. Sebab tu di padang pasir tak semua pokok yang boleh hidup. Pokok-pokok yang ada ciri-ciri macam ni saja yang boleh hidup. Okay. Yang kedua, masih cuaca panas dan kering. Tapi ini lebih kepada kawasan macam ada musim kemarau. Okay. Musim kemarau. Macam kita lah di Malaysia. Untuk pokok-pokok yang itu, dia ada 4 ciri, batang dan daun berbulu halus. Okay, batang dan daun ni berbulu halus ni untuk apa? Untuk mengelakkan daripada kehilangan air semasa musim kemarau. Okay. Yang kedua, menggulungkan daun. Kalau kamu tengok pokok pisang, kalau kamu perasan pokok pisang, pokok apa tu? Kunyit. Daun dia bila musim kemarau, daun tu dia akan tergulung sendiri. Kenapa pokok tu dia akan menggulungkan daun dia? Kalau kamu tengok gambar pokok pisang tu, kan daun dia kembang elok. Tapi bila musim kemarau, dia akan menggulungkan daun dia. Kenapa? Untuk mengelakkan kehilangan air semasa musim kemarau. Cikgu cakap tadi, pokok pisang, daun dia besar dan lebar panjang. So, luas permukaan daun tu besar. Bila musim kemarau, dengan luas permukaan daun yang besar tu boleh menyebabkan pokok pisang kehilangan air yang sangat banyak. Dia boleh mati. So, automatik. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok pokok pisang. Jadi, bila musim tertujuh, musim hujan, daun dia elok saja besar, kembang. Tapi bila musim kemarau, pokok pisang ni dia akan gulungkan daunnya. Okay. Seterusnya, daun berlilin. Daun berlilin ni maksudnya macam mana? Daun ni, dia licin, macam seolah-olah ni macam pokok apa? Pokok keladi. Biasa tengok pokok keladi, daun dia tu berlilin. Kamu tuang air dekat daun keladi tu, apa jadi? Air dia takkan
takkan menyerap kan, dia akan dia akan jatuh ke bawah. So ciri daun belilin ni adalah ciri untuk dia mengelakkan daripada kehilangan air semasa musim kemarau. Dan yang akhir sekali, ciri yang terakhir ialah meluruhkan daun. Okay, kalau kamu biasa tengok pokok getah. Pokok getah bila musim panas, musim kemarau, daun-daun dia akan gugurkan. Tapi dia tak mati. Kenapa? Kerana dengan dia meluruhkan daun-daun dia dapat mengelakkan daripada kehilangan air yang banyak semasa musim kemarau. Lepas tu bila mai musim ketujuh, daun-daun tu akan tumbuh balik. Itu ciri-ciri tumbuhan yang hidup di kawasan musim kemarau. Okey. Seterusnya, kita tengok tumbuhan yang hidup dalam cuaca ataupun iklim sejuk. Untuk tumbuhan yang hidup di dalam cuaca ataupun iklim yang sejuk, ciri dia mudah saja. Kulit tebal pada batang. Okay. Dan daun berbentuk jarum. Okay. Yang pertama, kulit tebal pada batang. Ini biasa kalau kamu tengok dalam cerita lah. Okay. Dalam TV, pokok-pokok yang macam sebelah kiri tu. Pokok dia pokok kayu lah, pokok kayu yang besar. Batang dia kulit tebal. Kulit tebal ni untuk apa? Untuk bagi dia tahan hidup di kawasan yang sejuk. Dan daun berbentuk jarum. Daun berbentuk jarum ni dia sama macam pokok ru lah. Tapi di tempat orang putih kita panggil pokok Christmas ataupun pokok pine. Tu. Okay. Sama juga ciri-ciri ni untuk mengelakkan daripada kehilangan air yang banyak. Okay. Seterusnya, kita beralih kepada topik yang berikut dalam tajuk ini, pencaran biji benih. Okay. Boleh kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 104 sehingga 109. Okay. Kita tengok pencaran biji benih. Pencaran ni apa? Pencaran ini ialah proses tumbuhan membiak atau sebarkan biji benih jauh dari pokok induk bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Maksudnya di sini cara kaedah pokok tumbuh-tumbuhan ni dia membiak. Dengan cara apa? Sebarkan biji benih. Kalau macam haiwan membiak dengan apa? Dengan bertelur dan ataupun melahirkan anak. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan dia menggunakan biji benih. So cara dia membiak adalah menggunakan biji benih dan dia sebarkan biji benih. So, untuk pencaran biji benih ni kita ada 4 cara. Tumbuhan ni untuk sebarkan biji benih ada 4 cara. Okay. Haiwan, manusia, mekanisme letupan, air dan angin. So, kita akan tengok satu persatu. Kita tengok yang pertama. Okay. Untuk tumbuhan yang sebarkan biji benih dengan haiwan ataupun manusia. Maksudnya apa cikgu? Pokok ni sebarkan biji benih dengan haiwan dan manusia. Maksudnya pokok ni dia sebar biji benih dia melalui haiwan ataupun manusia. Maksudnya dalam erti kata lain, bila binatang haiwan nak makan buah
Contohlah, kita ambil contoh buah rambutan. Okey, burung makan. Okey, burung makan dia akan telan buah tu sekali dengan biji dah. Okey, haiwan ni dia burung ni dia tak macam manusia. Macam kita makan, biji kita tak makan, kita buang. Kan? So, contoh kamu ada di kebun durian, ada di kebun buah-buahan, kamu ambil pokok buah rambutan, kamu makan. Okay. Kamu makan sambil berjalan nak kutip-kutip buah kan, dalam raga. Bila dah habis dah biji tu kamu buang saja. Itu maksudnya cara tumbuhan pokok rambutan tu menggunakan haiwan untuk sebar biji benih. So biji benih yang kamu makan tu kamu buang. Bila buang, biji tu akan pergi ke tempat lain. So mungkin bila biji tu jatuh di tanah, cukup keperluan asas untuk dia nak hidup, akan tumbuh pokok baru di situ. Sama juga dengan haiwan. Haiwan makan. Contoh burung makan, dia telan sekali dengan biji. So dia terbang. Dia terbang pergi ke kawasan lain, tengah bertengger dekat satu tempat, dia berak keluar sekali dengan biji yang dimakan tadi tu. So bila dia berak, keluar biji, jatuh kat tempat baru. So tempat tu dia akan tumbuhlah pokok yang baru. Okay. So ciri-ciri tumbuhan yang sebarkan biji benih melalui manusia ataupun haiwan ni, dia ada 6. Yang pertama, isi buah sedap. Isi buah yang sedap. Warna buah tu menarik. Warna dia menarik. Tengok macam gambar yang cikgu letak lah. Strawberry warna merah. Menarik. Buah manggis dia warna ungu. Menarik. Buah tu, buah pelat. Buah mangga dia warna kuning, warna oranye. Ada warna merah apa semua. Dia menarik perhatian haiwan ataupun kita manusia. Makan. Bila dah habis, biji buang tempat lain. Okay. Ciri yang lain, bau yang harum. Buah bau dia harum macam harum manis. Kan, bau habis musim harum manis dulu. Ni bau ni. Okay. Yang kedua, ciri yang seterusnya, buah tu kecil. Okay. Ringan. Dan yang terakhir, bercampur. Okay. Bercampur ni dia lebih kepada macam kemuncuk. Macam kemuncuk. Tahu kemuncuk? Yang kamu main di padang dulu-dulu kan? Bila rumput panjang tu, habis main, kamu nak masuk kelas, tengok di kaki seluar tu penuh. Yang kamu kalau kena pada kaki, kita akan rasa macam gatal-gatal. Itu kemuncuk. Itu bercampur. Okay. So kalau dengan haiwan, dia akan sangkut pada bulu haiwan tu lah. So bila haiwan tu pergi tempat lain, dia lompat-lompat, so jatuhlah biji benih tu kat tempat lain, tumbuhlah lalang lagi di situ. Tempat baru. Okay, sekarang kita pergi kepada mekanisme letupan. Ini apa ni cikgu? Macam bom ya. Dia lebih kurang macam bom lah. Okay. Tumbuhan yang ni dia hanya yang tak banyak lah tumbuhan yang menggunakan penyebaran menggunakan kaedah mekanisme letupan ni. Okay. Lengai, mengering dan lengai merekah. Okay. Contoh yang ada buah getah dan buah keembung. Okay. Buah getah dan buah keembung. Buah getah dan buah keembung ni dia menggunakan cara penyebaran mekanisme letupan. So buah tu ada biji di dalam. Bila cukup masa, dia akan kering. Bila dia kering, lama-lama akan merekah. So buah tu dia akan pecah. Bila dia pecah, dia kering. Dah kering tu,
dia akan pecah. Masa dia pecah itulah biji benih yang ada di dalam tu dia akan meletup dan tersebar. So dia akan tumbuh banyak di tempat lain. Itu mekanisme letupan. Seterusnya, kaedah menggunakan air. Okey, ini biasanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan-kawasan air. Berdekatan dengan air. Okey. Ciri-ciri dia, kulit di buah tu berlilit. Berlilit ni maksudnya dia kalis air. So bila dia luruh kan, buah tu dia luruh masuk dalam air, dia tak basah dan dia tak akan rosak. Okey. Buah tu ringan. Contohnya buah nyok, buah kelapa. Buah nyok yang dah tua kan, warna coklat tu, bila dia jatuh dalam air, dia akan timbul, dia tak akan tenggelam. Tu maksudnya buah dia ringan. Dan sabut berongga. Ni lebih kepada pokok nyok lah, buah nyok, buah kelapa. Sebab dia ada sabut yang berongga yang membuatkan ada ruang-ruang udara pada sabut dia tu. Itu yang menyebabkan dia bila jatuh dalam air, dia tak tenggelam, dia akan timbul. Dan yang terakhir adalah cara tumbuhan menyebabkan biji benih dengan angin. Angin. Okey, ciri-ciri dia disebabkan melalui angin. So ciri-ciri dia mudah saja. Ringan, kena ringan. Kecil, berbulu halus, nipis dan bersayap. Contoh yang ada yang kamu boleh tengok dalam teks kamu, buah angsana dan dandelion. Dandelion ni dia macam yang lalang yang kita yang kalau kamu tengok dalam TV tu, dia macam lalang. Bila kamu tiup, dia akan terbang. Itulah dandelion tu. Okay. Setakat ni jelas. Tadi kita belajar ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Seterusnya, ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada cuaca dan iklim yang melampau. Yang sekarang ni, tiga adalah cara kaedah tumbuhan menjaga kemandiran spesies dia melalui pencaran biji benih. Okay. Ada 4 ejen, 4 cara. Okay, sekarang kita tengok kepentingan kemandiran spesies kehidupan. Kenapa penting kehidupan? Sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan menjaga kemandiran spesies. Tidak nak pencaran biji benih. Maksudnya kemandiran spesies dia akan pupus. Bila pupus, tumbuhan ni adalah sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Bila haiwan dan manusia tak ada sumber makanan, akan mati. So, bila mati, semua mati. Pakat mati tadi. Yang pertama. Yang kedua, haiwan dan manusia membekalkan baja dan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Kalau manusia, kita tanam pokok, kita bubur baja. Kalau haiwan, dia berak. Kan? Dia kencing. Itu dia akan merebut. Bila dia berak, masuk ke tanah. Bila dia jatuh ke tanah, dia akan merebut dan menjadi baja organik kepada tumbuh-tumbuhan. Itu maksud dia. Seterusnya, yang ketiga, manusia dan haiwan membantu proses kemandiran spesies tumbuhan dengan memencahkan biji benih dan buah. Yang kita cakap tadi. Sebab itu kepentingan kemandiran spesies ni penting. Baik untuk haiwan, baik untuk tumbuhan ataupun kita manusia. Dan seterusnya, haiwan menggunakan tumbuhan sebagai tempat tinggal ataupun tempat perlindungan. Dan yang terakhir,
tumbuhan memekarkan oksigen kepada hidupan lain, kepada haiwan dan manusia. Masa mereka buat proses menjalankan proses fotosintesis. Okey. Lepas tu kita dah ambil dah oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis. Kita bernafas, kita pula haiwan dan manusia pula mengeluarkan dan membekalkan karbon dioksida kepada tumbuhan. Itu kebergantungan haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kehidupan sama kehidupan. Okay. Itu sahaja pembelajaran kita untuk tajuk kali ini. Okay. Kalau ada sebarang masalah tak faham, kamu boleh ulang tengok video dari awal. Kalau tak faham juga, kamu boleh telefon cikgu. Kalau tak faham juga, kamu boleh WhatsApp cikgu dalam grup ataupun secara personal. Jom kita tengok tugasan minggu ni. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat peta minda ataupun peta iting tajuk pembelajaran yang kita belajar hari ni. Okey. Nota yang kamu buat ni kena ada 4 benda yang cikgu senaraikan. Yang pertama, saya cakap tadi, ciri khas tumbuhan melindungi diri dari musuh. Yang kedua, ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada iklim, cuaca atau musim yang melampau. Yang ketiga, pencaraan biji benih. Dan yang terakhir, kepentingan kemandian spesies hidupan. Okay. Nota ni cikgu nak kamu buat dalam buku sains 1. Okay. Cikgu nak kamu buat dalam bentuk peta minda, tak mau tulis panjang-panjang macam karangan. Sambung-sambung tak mau. Jadi kena dalam bentuk peta minda. Okay. Bila dah habis, dah siap nota, cikgu nak kamu ambil gambar dan hantarkan bukti kerja kamu ni kat cikgu menggunakan link yang cikgu bagi. Okay, cikgu akan bagi link dalam grup WhatsApp kelas. So, bila kamu dah siap buat kerja, kamu ambil gambar dan hantar. Sebab cikgu tak boleh nak semak buku. Okay, sekolah tutup, kita pun tak boleh keluar musim COVID sekarang ni, PKP 3.0 ni. Okay, tugasan yang kedua ialah cikgu nak kamu buat latihan asah minda. Dalam buku teks, kamu tengok muka surat 113 dan 114. Okay. Untuk latihan ni, gambar rajah yang ada kamu tak payah lukis. Okay. Tak payah lukis ataupun nak lekat tak payah. Okay. Contoh soalan tu dia tunjuk ada gambar pokok buluh, dia tunjuk gambar pokok manggis, dia tunjuk gambar pokok durian. Contoh, ataupun pokok kelapa. So, kamu tak payah lukis lah gambar pokok-pokok tu. Kamu tulis saja, okay? Tulis saja dalam perkataan pokok durian buat kotak. Selesai. Pokok kelapa buat kotak. Selesai. Macam tu saja, simple. Okay? Yang terakhir, cikgu nak kamu jawab semua soalan. Sebab cikgu tengok tak semua, tapi ada yang jenis salin, soalan satu dulu, tapi tak jawab. Lepas tu, bila dia jawab, dia akan tertinggal. Ada soalan-soalan yang dia tertinggal tak jawab. Okay. Untuk tugasan 2 ni, latihan buat dalam buku sains 2. Sama macam tugasan 1 tadi, nota tadi. Bila dah siap saja, cikgu nak kamu snap, ambil gambar dan hantar pada cikgu menggunakan link yang cikgu bagi. Okay. Bukan cikgu tak mau kamu hantar pada dalam WhatsApp, tapi beratlah nanti, kesian kat cikgu. Cikgu ajak kelas kamu darjah 5 2 kelas cikgu ajak, darjah 4 1, 3 kelas lah, darjah 2 2 kelas, darjah 1 pun 2 kelas, darjah 3 1 kelas. Cikgu ajak 8 kelas. 8 kelas.
8 kelas dan 9 subjek. So 8 kelas ni 9 subjek semua hantar dalam WhatsApp. Berat WhatsApp. Handphone cikgu ni berat. Okey. Cikgu harap minta kerjasama dengan semua. Cikgu masalah line tak dapat nak ni apa semua. Minta tolong usaha. Kalau tak boleh malam-malam kan. Tu biasa waktu malam. Lepas pukul 10-11 ke atas tu. Biasa waktu tu jarang penggunaan. Orang jarang, tak ramai guna. So line waktu malam ni biasanya dia tekan lebih laju lah. Tak boleh juga kamu usahalah. Minta tolong mak ke ayah keluar. Masa mak ayah keluar nak beli barang kat di kedai kan. Keluar ke Jawi ke, Sungai Duri ke, tempat yang ada line tu, minta tolong mereka hantar gambar kerja yang kamu selesai tu guna link. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menjaga keselamatan diri sendiri. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube cikgu ni dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.